Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang. Okey, dah ada 30. So kita ada lagi 10 orang yang belum masuk. Tapi some of your friend ada program malam ni, hari Minggu kan. Ada yang pergi dinner, ada yang bercuti. Okey. So tapi tak apa, kelas kita on je macam biasa. Masa pun tak lama. Korang pun kebanyakannya kena balik sekolah 9 hari bulan 1, which is kalau ikutkan hari ni dah 12 hari bulan 1. Tak sampai sebulan je lagi duduk rumah. Okay, so malam ni kita akan buat topik elektrik. Sebelum kita tengok soalan, kita nak tengok dulu topik-topik yang keluar kertas 2 based on past year sehingga tahun 2019. Okay, sehingga tahun 2019. This one. Okay, so cikgu tunjuk kat situ soalan-soalan yang keluar SPM kertas 2 sehingga tahun 2019. So tahun 2019, topik apa yang masuk? So tahun 2019 adalah topik tu, Ohm's Law. Okay, Ohm's Law and Resistance lah. Hubungan antara V dengan I tu kira rintangan lah tu, rintangan. Okay, relationship between potential difference and current. Hubungan antara beza keupayaan dan arus. Tu topik kalau dalam buku korang kiranya bab elektrik subtopik nombor 2. Okay, korang tengok kat situ dia masuk agak banyak juga. 2009, lepas tu 2010 masuk lagi. Okay, 2011 tak ada. 2011 dia tukar kepada series and parallel. 2011 tengok belah kiri tu, series and parallel. Soalan nombor 6. Okay, lepas tu 2012 masuk balik Ohm's Law. 13 Ohm's Law lagi. 14 Ohm's Law lagi. So ini antara topik yang suka masuk esay. Okay, lepas tu dia rehat jap. Rehat tu maksudnya 2015 tak ada topik elektrik dalam kertas 2. 2015 korang tengok kat situ tak ada 2015. 2016 ada. Okay, 2016 ada. Masuk esay sekali lagi. No, asyik masuk esay je. Lepas tu 17 masuk esay lagi. Series and parallel. Okay. And then 2018 tak masuk esay tapi dia masuk dekat markah yang banyak. 8 markah. 2019 sekali lagi masuk dekat markah yang banyak. 8 markah. So itu dia punya trend lah. Okay, so itu dia punya trend. So berdasarkan soalan trial, cikgu dah start check soalan trial ni. Okay, ni semua trial yang ada, yang dah ada lah pada tahun 2020. 2020 punya trial. Series and parallel, ada soalan series and parallel. Tapi kurang lah soalan yang melibatkan Ohm's Law. Okay, kurang soalan yang melibatkan Ohm's Law. Okay, tapi pandangan cikgu, better study je. Okay, manalah tahu dia nak buat rekod 2018, 2019, 2020. Kan? Dia berderet 3 tahun. Sebab tu ada je 2012, 13, 14. Adalah di bahagian AC. Okay. So yang selalu keluar adalah bahagian AC. So kita akan tengok yang itulah untuk bab elektrik. Okay, so kalau korang ada past year, boleh je guna past year. Tapi yang ni cikgu bagi past year untuk bab elektrik lah. Okay. Kenapa start soalan di sini? Sekejap okay.
Sebelum kita mula, memang ini je ke soalan yang cikgu bagi? Ke cikgu punya? Memang tu cikgu bagi. Memang ni yang cikgu bagi Oh, susunan dia. Alamak, B kat sini. Patutlah. Susunan tu tak betul. 320, 208. Oh, okey. Cikgu punya susunan page. Okey. Susunan page yang korang dapat betul ke atau cikgu punya susunan page ni dekat cikgu punya komputer je salah? Macam cikgu Sama dengan punya. cikgu. Sama macam cikgu. Oh, maknanya susunan tu lah waktu send kat korang tu. Tak apa. Okay. No worries, jangan risau, sama saja. So kita nak tengok dia punya soalan. Okay, tadi cikgu dah tunjuk kat korang. Korang pun dah nampak tadi. Soalan kalau elektrik selalu masuk bahagian AC, bahagian B, bahagian C. Okay, kalau ikut senarai tadi pun korang nampak Ohm's Law tu warna merah tu maksudnya bahagian AC. Okay, tapi tak apa, kita akan tengok yang dekat sini. Satu tips sebelum kita mula, kalau bab elektrik melibatkan aplikasi, soalan SPM setakat ni semua aplikasi yang keluar melibatkan haba. Okay, melibatkan haba. So bila melibatkan haba, perkara penting yang korang perlu ingat adalah kena pilih bahan yang mempunyai higher resistance. Okay, ingat kalau haba, aplikasi yang melibatkan haba, korang kena ambil higher resistance. Okay, rintangan yang tinggi. Okay, tu tips dia. Kalau elektrik, ambil rintangan tinggi. So korang kena ingat balik 4 faktor. Apa 4 faktor rintangan? Ada dekat nota ringkas tu. 4 factor affecting resistance. 4 faktor mempengaruhi rintangan. Yang pertama, panjang konduktor, panjang wayar. So lagi panjang, lagi tinggi dia punya rintangan, higher resistance. So kalau cikgu tanya current dia rendah. Okay, macam yang cikgu tahu ikut formula lah, V sama dengan IR. So hubungan antara I dengan R, V over I sama dengan R. So hubungan dia adalah berkadar songsang. So kalau wayar panjang, rintangan tinggi. Rintangan tinggi, current sikit. Low current, arus dia rendah. Okay, arus dia rendah. Okay, yang kedua ketebalan. Dua ni lah yang selalu dia keluarkan, tebal. Okay, wayar tebal, wayar nipis. Wayar tebal, rintangan rendah. Ni kena ingat wayar tebal, rintangan rendah. So kalau kita nak rintangan tinggi, ambil yang nipis. Okay, so jenis bahan pula kena ingat. Yang paling tinggi rintangan adalah nichrome. Kedua, konstantan. And yang paling rendah adalah copper, cuprum. Okay, satu lagi faktor suhu. So ada 4 faktor. So dekat nota tu pun cikgu rasa cikgu ada tulis. Okay, dekat nota ni pun cikgu ada tulis. Kalau dekat bahagian ni, ada cikgu buat warna merah tu. Alat yang memerlukan haba. Ataupun menghasilkan haba sebenarnya. Menghasilkan haba. Contohnya streka, kettle, iron. Tahun lepas, SPM tahun lepas, iron, streka. Lepas tu hair dryer, toaster, kettle. Itu semua nak rintangan tinggi. Jadi kita akan ambil wayar yang gegelung, coil. Reason dia longer. Okay, longer, panjang. So lagi panjang, lagi tinggi rintangan. Lepas tu kita ambil nipis. Nipis lagi tinggi rintangan. And last sekali, kalau ada bahan, pilih nichrome. Kalau ada nichrome dengan konstantan, pilih nichrome. Kalau konstantan dengan copper, pilih konstantan. Tu korang kena tahu faktor lah. Suhu jangan risau, suhu tak setakat ni tak pernah tanya lagi dalam SPM. Cuma korang kena tahu ada 4 faktor. So untuk SPM, setakat ni tak pernah sentuh lagi untuk suhu. Okay, kita nak tengok soalan. Untuk hari ni, okay, kita nak buka mana pula sebab korang dah ada sama kan susunan kita. So kalau sama, kita pergi okay.
Alright. Ni bahagian apa ni? Okay. Bolehlah kita ambil yang ni. Okay, so ini kita ambil soalan ni dulu. 2007. Okay, 2007 electrical energy and power. Okay, kita ambil yang ni dulu. Okay, so topik form 5 yang paling banyak formula, bab ni lah. Bab 2. Kalau form 4 pun topik yang paling banyak formula bab 2 juga. Form 5 pun banyak formula bab 2. Form 4 pun banyak formula bab 2. Okay. So, sekarang ni Allahuakbar. Okay, sekarang ni dia ada mentol. Ada 3 mentol. Okay. Lepas tu ada ELN tu Okay, tak apa. Yang penting dia kata ni dulu. Underline the correct answer in the bracket to complete the sentence below. Okay, korang kena garis. So, dia minta garis je. Okay, so dia kata mentol tu disambung secara Parallel. Kita selari. Parallel. Okay, secara parallel. Kenapa korang kata dia sambung secara parallel? Bukan secara siri. Okay, kenapa parallel bukan siri? Okay. Dapat tak? Sekejap korang. Sebab dia ada banyak laluan lain. Okay. Sebab mentol jauh antara satu sama lain. Okay. Sebab dia tak duduk sebelah-sebelah lah. Dia 1 litar. Ni mentol ni 1 litar lain. Okay, mentol ni 1 litar lain. Mentol ni 1 litar lain. So, tu dia kata, kita kata dia parallel, selari. Apa kelebihan parallel? Ni kelebihan parallel. Okay, apa jadi kepada mentol lain kalau satu mentol terbakar? So, apa kelebihan dia? So, kelebihan dia adalah kalau kita pakai parallel ni, kalau satu terbakar, yang lain boleh menyala lagi. Itulah macam yang kat rumah kita. So, yang dekat rumah kita, okay, rumah kita pakai pakai lita apa, lampu-lampu ni. Semualah pakai parallel. So, kalau satu lampu terbakar, yang lain tak terbakar. Right. So, what will happen to other bulb? Stay lights up. Will stay lights up. Yang lain akan kekal menyala. Okay. Ini soalan popular. Maksud. Antara soalan maksud yang popular. Apa maksud 240 volt, 60 watt? Okay, 60 watt tu dia boleh tukar-tukar lah. Ada soalan 60 watt, ada soalan 1000 watt, ada soalan 500 watt. Okay, so yang korang kena tahu watt ni mewakili apa? 60 watt mewakili apa? Power. So power maknanya 60 watt tu sebenarnya apa? 60 joule per second. Itulah power. Okay. Power tu maksudnya tenaga per saat. Okay, power tu is energy, macam mana cakap energy per second. Berapa energy per second. Okay. Right, so kita tengok. Memerlukan 60 watt untuk capai 200 volt dalam 1 saat. Tak berapa tepat. Tak berapa tepat Man. Okay. Siapa nak cuba? 60 joule energy 60 joule energy per second when supplied with 240 volt power source.
Hampir betul. Okay. So 60 joule per second. Cikgu tulis bahasa Inggeris dulu . Okay, sekejap. Kita nak ambil ayat yang macam susunan ayat yang tepat sikit. So kita letak, mula-mula kita letak ni dulu. Okay. So 60 tu 60 watt tu maknanya 60 joule of energy Kenapa pen cikgu ni? Aduh. Use ataupun produce per second when connected to 240 V power supply. When connected. Sekejap cikgu punya pen ni. Connected to, sekejap. Daripada kalau susah sangat nak tulis, kita boleh type. Okay, kejap. Kita type lah. 60 joule huruf besar of energy produced in 1 second ataupun per second boleh when connected to 240 volt power supply. Okay. Bukan memerlukan 60 joule untuk capai 240 volt. Terbalik sikit. Dia boleh hasilkan 60 joule. Syarat dia kena sambung dulu 240 volt. Okay, bahasa mudah dia macam ni. Kalau korang tengok alat-alat elektrik kan, dia memang ada label tu. Katalah korang ada streka. Streka korang, dia label 240 volt 1000 watt kat streka. Okay, apa maksud dia? Maksudnya streka tu akan keluarkan tenaga sebanyak 1000 watt. Okay. Dia akan keluarkan sebanyak 1000 watt. Dia akan keluarkan, streka tu akan keluarkan 1000 joule setiap saat. 1 saat 1000 joule, 2 saat 2000 joule, 3 saat 3000 joule, 4 saat 4000 joule. Setiap 1 saat dia keluarkan 1000 joule. Syarat dia korang kena sambung alat tu kepada 240 power supply. Okay, nombor yang joule dia tu, tenaga dia tu boleh ditukar lah. Korang hanya perlu tukar yang tu. Kalau bahasa Melayunya, tenaga 60 joule tenaga. Okay, 60 joule tenaga dihasilkan per saat apabila disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey, tu dia punya ni. Alright. Tu maksud ini maksud yang rajin keluar. So dia boleh tukar nombor je. Maknanya watt tu dia boleh tukar. Selalunya volt tu tak tukar. Sebab volt tu sebenarnya ikut negara. Macam kita kat Malaysia, kita dapat supply, okay, kerajaan kita supply plug-plug rumah korang tu daripada TMB kan. Daripada power plant pergi ke TMB. Okay, power plant pergi ke TMB, TMB hantar ke rumah kita. So kita dapat setiap plug dekat rumah 240 volt. Okay, so maknanya alat-alat dekat Malaysia ni memang alat-alat yang memerlukan 240 volt. Tapi bukan semua negara dalam dunia pakai 240. Kebanyakan negara menggunakan 220 volt. Sebab tu kalau korang travel, kena bawa apa? Kena bawa universal adapter. Pergi negara lain kena bawa universal adapter. Kenapa kena bawa universal adapter? Sebab dia akan jadi transformer. Okay, adapter tu, universal adapter tu akan jadi transformer. Negara lain pakai 220, so dia kena turunkan. Kalau tak nanti korang punya alat elektrik, alat elektronik, telefon ke apa ke, boleh rosak.
Okay, tu general knowledge dia. Alright, next calculate the current. So untuk power and energy, formula yang diberi, power and energy cikgu senarai kat sini. Formula yang diberi dalam senarai hanya ada satu. Power equals to VI. Itu je yang ada. Okay, itu je yang ada. Dalam kertas satu, kadang-kadang korang perlu menggunakan formula power yang lain. Okay, ada lagi dua formula power. So apa lagi dua formula power? Okay, lagi dua formula power apa dia? Siapa tahu? Ada lagi dua. Power sama dengan apa? Power sama dengan apa? Okay, dua lagi ni tak bagi. Yang warna biru tu bagi. Putra I square R. Good. I square R. PET. Yang asas dia adalah power energy over time. Ni asas lah. Ni asas. Okay, sebab tu kalau bab haba, bab heat, dalam bab haba, korang guna energy sama dengan PT. Itu yang jadi dalam heat tu PT sama dengan MC theta. Kalau korang guna heat daripada elektrik. Okay, tapi kita nak cerita bab elektrik je. So another one is, okay Alia, thank you, V square over R. Okay, yang bagi yang warna biru sahaja. Warna biru ni ada dalam senarai. Yang lain tak ada. Okay, formula yang memang langsung tak bagi. Energy. Okay, how to calculate the energy. So to calculate the energy, ni tadi your friend bagi tahu PET. Guna konsep tu. Maksudnya kalau cikgu nak energy, energy akan jadi PT. Okay, energy akan jadi PT. So bahasa mudahnya, kalau korang nak kira energy, semua formula power yang korang dah ada tadi, tambah T. Okay, semua formula power yang korang ada tadi, tambah T. So VI, bubuh T kat ujung. Okay, I square R, bubuh T kat ujung. Okay, V square over R, bubuh T kat ujung. Depan dia dah bukan power. Bila ada T kat belakang, itu adalah energy. 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 So yang ini, tiga-tiga memang tak bagi. Okay, tiga-tiga memang tak bagi. Kalau dia suruh kira, tiga-tiga tak bagi. Especially paper 1 lah. Okay, especially paper 1. Right, dapat Okay, kita pergi kepada yang ni. Ni suruh kira. So first, calculate the current in the circuit when only one bulb is lit. Okay. Hitung arus dalam lita apabila hanya ada satu je mentol menyala. Satu saja mentol. Okay, dia tak ada mentol yang banyak. Satu je mentol. Okay, macam mana nak kira? Okay, maklumat apa yang kita ada? Dia kata setiap mentol dilabelkan 240 volt 60 watt. Okay, 240 volt 60 watt. Maknanya kita boleh carilah berapa current yang lalu satu mentol. Okay, so formula dia, yang ni agak mudah sebab pakai formula yang ada, P equals to VI. So I sama dengan P over V. Okay, so P over V, P power dia 260 watt bahagi dengan 240 volt. So dapat berapa? 60 dah bahagi 240. Arman 0.25. Okay, thank you. 0.25 unit dia. 0.25 ampere. Okay, 0.25 ampere. Alright, so cikgu nak recap sikit sebab elektrik ni dia ada asas awal yang korang kena faham betul-betul. Pertama, current dulu. Okay, current. Apa tu current? Current is rate of charge flow. Charge bahagi masa. Ni charge, yang ni masa. Okay, kadar pengaliran charge. Kadar pengaliran charge. Rate
of charge flow. Okay, so kalau kata kita ada 5 ampere, 5 ampere tu sebenarnya 5 ampere current, 5 ampere tu maksudnya ada 5 charge, 5 column charge yang mengalir setiap 1 saat. Setiap 1 saat. So 5 ampere tu bersamaan 5 charge dalam 1 saat. Okay, tu masuk current. Okay, tu masuk current. 5 charge dalam 1 saat. Okay, kita just nak tengok formula tadi. Memang 1 saat. Maknanya current tu dia kira per saat. Okay, maknanya yang kena faham macam ni. Kalau cikgu ada 5 ampere, 5 ampere tu bagi tahu korang setiap 1 saat ada 5 charge. Kalau korang buka selama, contohnya korang buka selama 10 saat, berapa banyak dah charge mengalir? Contoh contoh katanya okey. So current dia adalah 5 ampere. So korang onkan alat tu selama 10 saat. Berapa banyak dah charge mengalir? 50. 50. Faham tak? 50. So bila kita current tu hanya berapa banyak charge untuk 1 saat. Bukan jumlah charge. Jumlah charge kena tahu berapa lama. Okey, kalau nak tahu jumlah charge kena tahu berapa lama buka baru boleh kira. Sebab tu current hanya beritahu berapa banyak charge 1 saat. Okay. So untuk charge bergerak kena ada voltage V. Potential difference. Okay, potential difference tu apa? Potential difference tu adalah energy, tenaga per charge. Okay, energy, tenaga untuk membawa satu charge. Tenaga yang dibekalkan untuk membawa satu unit charge. Okay. Nak bawa satu charge je tau, satu charge. So kalau cikgu ada contohnya 6 volt. Apa maksud 6 volt? 6 volt maksudnya dia hanya bagi 6 joule tenaga. Cikgu. Satu charge. Ya. Cikgu. Ya. Yang tenaga dibekalkan untuk bawa satu unit charge dari English apa? Oh, okay, sorry. Dalam English, energy supply to bring a unit charge. Energy being supplied to bring a unit charge. A unit, satu unit. A unit charge ataupun kadang-kadang dia buat column charge. A column charge. Column tu unit untuk charge lah. Okay, dapat tak? Kan? Dapat. Okay. Jadi, cikgu yang saat tu memang soalan takkan tukar ke? Okay. So, soalan dia, okay, bila kita kata power tadi kan, nak tunjuk aku orang. Power tadi, formula dia adalah VI. Okay. So, power sama dengan VI. So, kita ambil yang kita kira tadi. Dia kata tadi 240 volt. And korang kira current dia tadi berapa? Current dia tadi 0.25. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk unit sebenarnya. So 240 volt, maksud sebenar 240 volt maksudnya dia akan bekalkan 240 joule. Untuk bawa berapa charge? Ini tenaga nak bawa satu charge. Okay, cuba bayangkan kalau korang nak bawa lebih dari satu charge. Maknanya nak bawa satu charge kena bagi 240. Kalau nak bawa dua charge kena bagi 480. Faham tak? Sebab yang ini adalah tenaga nak bawa satu charge je. So kalau korang nak bawa dua charge kena bagi tenaga lebih. So voltage tu bukan tenaga. Voltage bukan jumlah tenaga. Voltage is tenaga yang dia bagi kepada satu charge. Okay, so bila kita darab dengan 0.25 ampere, 0.25 ampere ni maksudnya ada 0.25 charge yang boleh mengalir dalam satu saat. Okay.
So bila kita potong, charge potong, kolom charge potong, itu yang dapat 60 joule per saat. 60 joule per saat bersamaan 60 watt. Tu formula dia. Okay. So, itu power. Kalau nak tahu berapa banyak tenaga, kita darabkan, okay, so kita nak tahu tenaga, power dia darab dengan masa. Berapa lama buka. Okay, berapa lama buka. Contohnya, katalah dia buka selama 10 saat. So 60 joule per saat, dia buka selama 10 saat, saat potong, dapatlah jumlah tenaga dia 600 joule tenaga. Begitu. Okay, kalau tak nak guna PT, gantikan P tu dengan VIT, tu yang dapat VIT. Right. So cikgu cuba nak bagi korang faham dulu arus, beza keupayaan dan juga power. Okay, so bila dia suruh kira tu 0.25 ampere, 0.25 ampere dekat soalan tadi, maksudnya hanya ada 0.25 charge yang boleh mengalir di dalam masa 1 saat. Okay, so sekarang nombor 3. Calculate the total resistance of the circuit when all the bulbs are lit. Okay. Berapa rintangan kalau semua mentol menyala? Okay, berapa rintangan kalau semua mentol menyala? So kita nak cari rintangan dia. So korang dah kata tadi dia parallel. So bila dia parallel, kita nak kena cari rintangan satu mentol. Rintangan satu mentol. Bukan rintangan satu mentol. Rintangan semua mentol lah, kalau semua menyala. Okay. So boleh guna, okay, ada yang bagi idea guna VIR. Boleh guna VIR. V sama dengan IR. Cari dulu rintangan satu mentol. Okay, rintangan satu mentol. So berapa rintangan satu mentol? V over I. So korang akan dapat 240 bahagi 0.25. Berapa nilai rintangan satu mentol? Macam besar je. 240 bahagi 0.25. 960. Apa? Unit ohm. Okay, 960 ohm. Itu baru satu. Soalan dia minta calculate the total resistance, jumlah rintangan. Okay, dia ada berapa mentol tadi? Ada 3. 3. Susunan dalam parallel. So kalau susunan dalam parallel, macam mana kita nak cari jumlah rintangan? 1 over R. Kena ingat 1 over R. Tak boleh darab 3. Kita kena, sebab dia parallel, so parallel kena guna 1 per R. 1 over R, 1 over 960. Dia kata identical bulb Identical bulb maknanya mentol semua sama. So 1 bagi 960 tambah 1 bagi 960. Alright. Okay. Ini kalau tekan calculator apa pula nak tekan? Penyebut dah sama. So penyebut dah sama, kita hanya perlu tambah. So dia jadi 3 per 960. 1 per R. So R dia is 960 bahagi 3 dapat 320 ohm. Tu rintangan dia. Okay. Alright. 3 markah tu. Banyak juga kiraan tu. Sebab korang kena kira R dulu. Lepas tu kena kira total R. Sebab tu markah dia banyak sikit. Okay, yang bawah. Macam mana mentol itu boleh disambung untuk tambah rintangan? How can the bulb be connected to increase the total resistance? Macam mana kau nak bagi lagi tinggi rintangan dia? Yang lagi tinggi rintangan adalah bila sambungan secara
series. Okay, through a series, secara sesiri. Satu markah, bagi tahu je secara sesiri. Sesiri kan, siri rasanya dia tak terima rasanya siri, dia sesiri. Selari dan sesiri. Okay, selari dan sesiri. Alright. Okay, itu untuk contoh tadi. So korang kena ingat formula sebab power possible untuk keluar. Okay, possible untuk keluar. Right, next one EMF and internal resistance. Okay. Kejap kita pilih dulu. Okay, ni bahagian C. So bahagian C akan ada kira-kira. Okay, kalau soalan C dia mesti ada kira-kira. So kita nak tengok kira-kira dia. Kira-kira dia, cari kira-kira dia, mana kira-kira dia. Kalau C je mesti ada kira-kira. Okay, kira-kira dia dekat muka surat 315. Okay, kita buat kira-kira dulu. Okay, kita cuba buat kira-kira dulu. Sebab kira-kira ni kalau korang rasa boleh jawab, dah ada 5 markah free. Kalau tak boleh jawab, 5 markah hilang. Okay, kalau tak tahu formula ke, lupa ke, 5 markah hilang dekat bahagian C. Kira-kira 5 markah. Okay, so dia kata kat sini ada litar elektrik. Okay, litar elektrik. Ini EMF Dia kata EMF of the cell is 2 volt and internal resistance is 1.0 ohm. Okay. So kita cuba jawab yang ni dulu. Kalau yang ini masuk kertas 2, masalah dia apa? Formula dia tak diberi. Formula dia tak diberi. Sekejap. Sufian kenapa tu? Ado tu untuk apa? Okay. Alright. So formula tak diberi. So EMF formula tak diberi. Sama macam power tadi. Power tadi pun formula tak bagi. Yang ini pun formula tak bagi. So korang kena tahu. Okay, macam mana nak ingat formula dia? Formula dia macam ni. EMF sama dengan V plus I R kecil. Okay, tadi ada cikgu bagi tahu korang apa maksud V. Apa maksud V tadi? Apa maksud voltage ataupun potential difference ataupun voltan? Apa maksud voltan tadi? Energy supply to bring a unit charge. Energy supply to bring a unit charge. Okay, energy supply. Okay, ni tenaga yang dibekalkan. Okay, EMF ni adalah ni. Maximum energy can be supplied. So bahasa Melayunya tenaga maksima yang boleh dibekalkan. Okay, persoalannya siapa yang nak bekalkan? Yang bekalkan tu sumber kuasa lah. Tenaga maksima yang boleh dibekalkan oleh sumber kuasa. So maksimum boleh bagi sama dengan V tu berapa yang dia bagi, berapa yang dibekalkan tu berapa yang dia bagi. So IR ni pula adalah berapa tenaga yang hilang. Okay, disebabkan tangan dalam. So bahasa Melayunya dipanggil internal, bahasa Melayu pula, bahasa Inggerisnya internal resistance. Okay, cuba buat contoh nombor cuba buat contoh nombor macam ni. Katalah EMF dia, contohnya EMF dia 6 volt. Okay, maksudnya maksimum boleh bagi 6 volt. Tapi bila dia on, tengok-tengok dia ukur pakai voltmeter,
bacaan voltmeter hanyalah 4 volt. So berapa volt yang hilang? Ni EMF maksimum dia boleh bagi 6. Tapi tengok-tengok yang dia supply 4 je. Berapa volt hilang? 2. 2. So 2 volt lagi hilang. Mana 2 volt lagi hilang? Rintangan dalam. Okay, 2 volt lagi hilang, rintangan dalam. Tu lebih kurang cara dia lah. Maksudnya EMF takkan lagi kecil daripada voltage. Sebab secara teori dan logiknya, EMF tu maksimum yang dia boleh bagi. Voltage tu berapa yang dia bagi. So contohnya kat sini kata 6 dengan 4 kan. Dia ada RM6. Ada RM6. Lepas tu dia sedekah RM4. Berapa dia tak sedekah? Dia tak sedekah lagi 2. Kenapa dia tak sedekah lagi 2? Sebab ada rintangan dalam. Kalau dia bagi semua, nanti dia nak makan apa? Contohnya macam tu. Mungkin ada RM6, orang datang minta sedekah, hulurlah RM4. Tinggallah lagi RM2. RM2 lagi dia nak buat makan. So maksudnya maksimum boleh bagi 6. Tapi yang dia bagi 4 je. Berapa dia tak bagi? Lagi 2. Kenapa dia tak bagi lagi 2? Sebab ada rintangan dalam, internal resistance. Okay, formula ni tak bagi. So formula ni boleh kembang lagi. Boleh jadi satu lagi kembang dia adalah V tu cuba kembangkan. So korang akan dapat EMF sama dengan I R besar plus R kecil. Okay. Kiranya macam ni lah. EMF sama dengan I darab R besar. Maknanya tenaga yang dia bagi campur I darab R kecil. R kecil ni tenaga yang hilang. Yang ni yang bagi. Yang ni maksimum boleh bagi. Alright. Ingat topik ni kalau keluar formula tak ada. Okay, formula memang tak ada. So kalau dia masuk esay, lepas tu korang berangan macam aku nak jawab yang ni. Tapi tak ada formula. So kalau tak ingat habislah. Okay, cikgu apa maksud yang EMF is voltage value when there is no current flow? Itu satu lagi maksud yang dalam buku teks korang. Okay, dalam buku teks korang untuk EMF tu. Okay, cikgu tunjuk dalam nota senang. Sekejap Syah. Okay, kat nota dia gini. Cikgu boleh pergi ke notes tadi ke jap? Alright, jap. Which note? Okay, cikgu tunjuk yang note ni kejap. Nanti cikgu balik ke note tadi Okay, this one. Alright. So macam kawan kita Aisyah komen tu, cikgu apa maksud EMF? Voltage value when there is no current flow. Okay. So kalau Lita kat sini, macam mana nak beza ukur EMF ataupun korang ukur voltage? Ukur voltage bila korang on Lita. On. Ni Okay, ni kita switch on. Ataupun term lain dia selain switch on, close circuit. Lita tertutup. Okay, lita tertutup tu maksudnya on kena faham tu. Lita tertutup tu switch ditutup. So arus mengalir. Contoh yang tadi katalah cikgu letak bacaan kat sini 4 volt. So current ni adalah. Current ni sebagai contoh katalah berapa letak je lah. Letaklah 2 ampere lah contoh. Okay, 2 ampere tu contoh dia. So bila dia off ni so voltmeter tu akan baca lebih. Voltmeter ni baca 6. Ammeter ada bacaan tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab tak ada current flow. Kenapa tak ada current flow? Sebab circuit tu on. Sebab circuit is not complete. Sebab switch off ataupun circuit is not complete. Okay, lita tidak lengkap. Lita tak lengkap tu bila off lah. Lita tak lengkap. So itulah maksud dia Aisyah. Dia kata EMF is a voltage value when there is no current flow. Ni 6 volt tadi EMF. Okay, EMF is the voltage value, 6 volt ni, voltage value when
no current flow. Yang tu pun boleh terima sebagai maksud. So dekat nota tu yang cikgu hantar dekat email korang tu, bila korang register and boleh tengok di website nanti, dia ada dua maksud. Beza keupayaan, terminal apabila litar terbuka boleh pakai maksud tu. Potential different when switch off, okay, when the circuit is off ataupun open circuit, ataupun boleh maksud kedua lah, tenaga ataupun kerja maksima yang boleh dibekalkan untuk membawa satu charge. Okay, another different is graph, tapi graph ni suka tanya paper 1 lah. Okay, graph ni selalunya tanya dalam kertas 1. Okay, kita pergi yang tadi. This one. Okay, Sarah, this one ke? This note? Is it this note? Okay. Okay, cikgu dah buka note tu. Ada soalan nak tanya? Oh, okay. Alright. So next one, kita nak kira. So sekarang ni dia bagi tahu EMF dia 2 volt. Maksudnya maksimum tenaga yang bateri tu boleh bagi, okay, maksimum tenaga, maximum energy can be supply, tenaga maksima yang boleh bagi adalah 2 volt. Tu maksimum boleh bagi. Okay, lepas tu dia kata ada internal resistance 1 ohm. So internal resistance tu dalam bateri tau, bukan dalam litar. Internal resistance tu dalam bateri, dalam dry cell. Dalam dry cell tu sendiri ada internal resistance, rintangan dalam, R kecil. Ni R kecil, 1 ohm, 2 volt ni EMF. Sebab dia bagi tahu tadi. Okay, persoalan dia suruh calculate reading of ammeter. Ammeter baca apa? Ni kadang-kadang ada kat paper 1. So ammeter baca apa? Voltmeter baca apa? Ammeter baca current, voltmeter baca voltage. Okay, so dia nak bacaan current I. Okay, only switch S1 is on. Okay, soalan pertama dia kata S1 ni je on. Okay. Jadi kalau S1 on, maknanya kalau cikgu tanda pakai warna biru ni current. Current flow, current akan lalu sini. Okay, current lalu sini. Sekarang dia ada 2 jalan. Dia boleh pergi bawah, dia boleh pergi kanan. Okay, tapi sebab bawah ni off, S1 je on. So semua current akan pergi sini. Semua current pergi sini. So kita nak cari current tu lah. Okay, so formula mana boleh pakai? Kita ada 2 formula. Untuk this one, formula tak bagi, tapi kita ada 2 formula. So formula dia adalah EMF equals to V, energy being supply, tenaga dibekalkan, campur I, R kecil, tenaga yang hilang. Okay, boleh kembangkan lagi. EMF. Okay, kembangkan jadi I. V tu kita pecahkan. I, R besar. Plus I, R kecil. Okay. So dia nak minta bacaan current. Okay. So ambil lah bacaan current kita. Cikgu senarai kat tepi, korang boleh kira. Dia bagi tahu maksimum boleh supply 2 volt. Rintangan dalam pun ada tulis 1 ohm. Okay. Lagi apa benda? R besar, external resistor 5 ohm. Okay. Soalan nak I. Okay. So antara formula warna purple, formula warna biru, formula mana nak pakai? Purple. So pakailah purple. Kita cari current, pakai purple. So cikgu boleh ringkaskan macam ni. Maksimum boleh supply 2. Kita nak tahu berapa current dia. Current dia bersamaan dengan R besar campur R kecil. 5 campur 1. Okay. So 2I 6.
Okay, I 2/6. 0.3333 unit. 0.3333 unit ampere. Ampere. Okay, ampere bukan emitter. Emitter alat. Ampere. Cikgu, Yep. kalau answer dalam fraction boleh terima juga kan? Boleh kalau nak kecilkan, tapi kalau fraction tinggalkan 1/3 ampere. Boleh. Wajib. Okay, dia terima. Okay, next. Bila dua-dua switch S1 dan S2 dihidupkan. Inilah yang korang kena fikir. Kalau dua-dua hidup, macam manalah pula? Okay, kalau dua-dua hidup, dah jadi litar parallel. Litar selari. Okay. Asas pertama, kalau kita ada series and parallel adalah cari resistance. The total resistance. Okay, so macam mana kita nak cari total resistance? IR plus IR, good. So the total resistance, kita cari dulu. IR plus IR. Okay, so dia punya nilai R rasanya sama je kot. Lain. Nilai R dia 1, 5, satu lagi 12. So kita pun ambil 1/5 campur 1/12. Okay, 1/R. Kita pun darab lah. Okay. Ni darab 12, darab 12. Ni darab 5, darab 5. Punya nak samakan penyebut. Okay, so ni cikgu buat matematik tak pakai calculator 1/R sama dengan 12 campur 5/60. Okay, so kita dapat yoyo je aku per 60 je Pernah boleh. betul lah tu. Okay, so 17/60. Dapat ke jawapan ni? Betul ke ni? Betul. Dapat. Tapi tu bukan jawapan lagi. Sebab apa? Tu 1/R. 1/R. Nak dapatkan R. Ni step yang selalu keluar tertinggal. So 60/17. Okay, jangan gopoh Ni kalau kata korang tak tukar, menyesal seumur hidup. Hilang markah free je. 60 bagi 17. So korang akan dapat 529. 3.29. Okay lah, ambil 529 ohm. Ataupun 3.53. Boleh? 3.53 ohm pun. Nak buat 3.5 pun boleh. Nak ambil 1 titik perpuluhan pun boleh. Ambil 3.5 ohm boleh juga. Okay, lepas tu dia nak kira current. Okay, dia nak kira current. Waktu resistance tu 3.529. Okay. So kita pun kira lah. Maksimum tenaga boleh bagi EMF adalah sama dengan tenaga yang dia bagi campur dengan tenaga yang hilang. Okay, tapi macam tadi cakap lah, ni boleh kembangkan lagi. IR besar plus IR kecil EMF. Okay, so tenaga maksimum boleh bekal dua current dia tadi kita dapat apa? 0. Atas current dia tadi astagfirullahaladzim. Current nak cari. Resistance dia tadi 3.5 campur 1 ohm. Okay, so current bersamaan dengan 2 bahagi 4.5. Okay, 2 bahagi 4.5. 0.44. Kenapa lebih pula current? Sedangkan ada 2 perintah. Tadi dekat atas, 1 off, current dia hanya 0.33 je. Okay, 1/3 ataupun 0.33. Kenapa yang bawah ni 0.44? Kenapa jadi banyak pula current dia? Okay, check explain. Kenapa current ni banyak? Total resistance dia Total rendah. resistance dia.
rendah. Macam mana total resistance dia boleh rendah? Sebab dia susun secara parallel. Parallel resistance berkurang. Okay, sebab tu bila dia on kan, resistance tu berkurang. Itu 5 markah. So kalau kata korang nak pilih, ni dekat nombor 12. Make sure kira-kira dia boleh jawab. So soalan nombor dia macam ni. Soalan bahagian C, korang tengok dulu soalan kira-kira. Sebab kalau tak boleh jawab kira-kira dia, 5 markah ni dah confirm tak ada. Confirm hilang. Okay, tengok dua-dua soalan. Soalan nombor 11, soalan nombor 12. Tengok kira-kira dia. Ni aku boleh jawab ke tak boleh jawab? Fikir macam tu. Kalau boleh jawab, kalau korang confident jawab, 5 markah free. Okay, 5 markah free untuk kira-kira. Tak boleh jawab, elak lah. Tak ada markah. Okay, so cikgu ambil yang ni dulu. Padahal kat atas ada soalan. Tapi cikgu ambil yang ni dulu sebab nak tunjuk kat korang soalan pengiraan. Okay. Yang isteri ni sekejap lagi kita akan tengok. Lagipun kita ada lagi satu kelas hari Selasa. Oh, lama lagi. Dah lama 2 hari. Okay, next one. Sekejap kita pilih soalan lah. Kita pilih soalan. Sebab kita nak cuba cover untuk exam supaya korang tahu. Ni good one. Okay, 2009 soalan nombor 12. Ini style-style yang selalu masuk bila esei. Okay, bila esei. So, cikgu tunjuk dulu sebelum kita jawab ini, cikgu tunjuk dulu soalan-soalan esei SPM. Okay, soalan esei SPM. Yang ini nombor 12. So, nombor 12 akan ada kira-kira. Nombor 12 akan ada soalan yang memerlukan korang pilih. Pilih. So dekat sini kita nak pilih filament bab. Okay, filament bab. Kita nak memilih. Sekejap kita baca dulu soalan. So you are asked to investigate the design and characteristic of 5 filament lamp. Sekarang kita dah tak pakai filament dah. Sebab filament mungkin dia pakai lah, tapi filament mahal sebenarnya. Orang dah banyak tukar option kepada yang lebih murah. Apa lampu lebih murah? Lebih jimat, lebih murah, lebih cerah. LED. Panasonic. LED. Okay. Orang dah tukar kepada LED dah sekarang. Lampu Panasonic. Lampu Panasonic. Lampu Panasonic, lampu apa? Dan sekarang kira kalau dulu apa lampu-lampu tu? Alamak, lupalah. Apa? Kalimantan apa? Ada ke? Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan tu yang macam ni. Yang panjang tu. Yang lurus tu. Yang lurus tu. Tapi sekarang kalau korang tahu, sekarang ni dah ada option tak payah beli yang Kalimantan ni. Kalimantan ni nanti korang kena pakai starter lah pula. Sekarang dah ada LED. Philips lah, Panasonic lah, LED. So sama je macam tu tapi dia LED. Elektrik lebih jimat, okay, sebab dia guna tenaga yang sikit. Kalau filament ni, dia guna tenaga banyak. Kenapa? Okay, filament bulb, dia nak menyala, dia kena ada haba. Heat. Ini yang ramai student tersilap sebab dia ingat, filament tu nak cahaya. So bila nak cahaya, so dia nak kurang haba. So dia nak kurang haba, rintangan kena rendah. Tapi kita bukan cerita mentol, kita cerita filament. Ni kat tengah-tengah ni. Dia punya filament. Okay, so kita nak pilih, kita baca dulu soalan, dia akan ada pilihan apa. Tak ada macam tu je. Ni kira. Pilihan dia apa? Dia tak beritahu kan? Terangkan kesesuaian setiap siri lampu itu dan tentukan lampu menghasilkan cahaya paling cerah. Itu yang dia minta. Okay, so kita tengok. So maknanya yang ini pun kita nak haba. So bila ada haba, baru filament panas, baru baru keluar lampu tau. So dia nak filament tu panas, baru keluar lampu. Baru ada cahaya. Keluar lampu pula, keluar cahaya. So sekarang ni kita kena pilih. Okay, mesti ada 4 faktor lah. Okay, pilih yang tebal ke? Tips dia, kita nak haba. So, bila kita nak haba, rintangan kena tinggi. Haba
Rintangan kena tinggi. Setakat ni SPM, semua soalan yang essay melibatkan benda ni. Haba. Macam tahun lepas sendiri pun streka. Nanti kita tengok kat bawah, korang tengok ada soalan boiler, ada soalan hair dryer. Semua tu melibatkan haba. Sebab apa? Sebab setiap tahun masih lagi ada student yang jawab nak rintangan rendah, nak rintangan rendah, nak rintangan rendah. So tips dia, haba rintangan tinggi. If you want to produce heat, resistance dia kena higher. Okay. So kalau nak cerita kenapa, dia tak adalah dalam level SPM, tapi cikgu boleh cerita secara ni lah, bahasa mudah macam ni. Kalau korang faham rintangan tu maksudnya bahasa mudahnya macam halangan untuk charge bergerak. Halangan untuk current. Sebab tu kalau ikut formula V over I equals to R. Meaning if you have higher resistance, banyak halangan, current yang mengalir sikit. Okay. So kalau kita recap balik, current tadi adalah charge over time. So lagi sikit charge yang boleh mengalir. Okay. So macam mana kita nak bagi ada haba bila charge tu susah nak gerak? So macam nak bagi dia susah gerak? Pertama, kalau wayar tu nipis, dia susah nak bergerak, dia akan ada geseran, friction yang hasilkan haba. Okay, kedua, bila wayar tu panjang. So terlampau panjang charge nak bergerak, okay, terlampau panjang dia pun ada higher resistance, lower current. So kalau nak rintangan yang tinggi, tolong ambil wayar yang panjang, longer. So macam nak dapat longer, selalunya dia akan buat dalam bentuk coil. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, ambil yang nipis. Kalau pilih ikut bahan, utamakan nikrom, bawah nikrom konstantan, bawah konstantan copper. Cuprum. Copper. Tak cantiknya tulisan cikgu. Kejap. Sendiri tak suka tulisan sendiri. Copper. Cuprum. Tu yang korang kena ingat. Okay, sekarang ni kita nak pilih. Okay, dia ada wayar tungsten, nipis dan bergegelung. Macam cantik lah tu. Nipis, gegelung. Okay. Nipis, gegelung dah macam cantik dah. Okay, copper, tebal dan gegelung. Okay, gelung ni bagi panjang. Tebal ni salah. Sebab tebal ni rintangan rendah. Lepas tu cuprum pula, copper. So copper, rintangan dia rendah. So kita tak nak. Okay, kita ambil ni. Tungsten, tin dengan coil. Okay, nampak betul. Bawah copper salah, tin betul. Not coil salah. Okay. And then tungsten, ticker salah, not coil salah. Tungsten tu betul. Okay. So itu dari segi itulah. Sekarang dia nak suruh tengok daripada segi satu lagi. Dia mesti ada 4 faktor. Kalau dalam essay, dia mesti ada 4 faktor. Bila 4 faktor, mana pergi kamera ni? Astaghfirullahaladzim. Stres pula aku. Sabar cikgu, sabar. Okay, sabar. Tapi korang dengar, suara dengar kan? Kamera je kan? Baru dengar tak apa. Suara dengar, okay. Sekejap. So, kalau kita nak pilih, satu lagi faktor dia adalah tu. Gas nitrogen tu. So, gas nitrogen tu ada yang low pressure, high pressure, okay. Mana lagi? Low pressure, high pressure. Okay. So dekat sini, kalau kita tengok faktor P ni, kalau korang jawab P, okay, 3 betul. Tapi high pressure, dia bukan high pressure. Kalau high pressure, dia
Kalau high pressure takut okay. Kalau higher pressure gas kita belajar gas law. Oh, the pressure does not affect the resistance. Tekanan tak mempengaruhi rintangan tau. Tapi bila kita cerita gas law, sebab gas law apply pada gas. So kalau kita ada higher pressure, higher temperature. Okay, cuba bagi tahu cikgu ni hukum apa. Pressure and temperature of gas. Ni gas law. Hukum gas. Chapter 4, form 4. Pressure law. Pressure law. Mana boleh boys. Pressure law. Dia ingat balik. Oh, kena recap balik form 4 sikit. Kalau gas law dia ada 3. P, pressure and volume, boils. Sebelah sini Charles, volume and temperature. Okay, belah sini pressure. Pressure law ataupun hukum tekanan. Hukum tekanan P1 T1, P2 T2. Okay. So kalau ada higher pressure, dikuatiri nanti ada higher temperature. So kalau higher temperature takut wire tu melting lah, melt. Okay, takut wire tu apa bahasa Melayu melt. Cair. Lebur. Lebur. Lebur Lebur. Okay. Melebur. Melting bukan cair ke? Mencair. Macam pelik lah mencair. Lebur dengan cair sama je. Lebur dengan cair sama? Yelah. Melebur. Betul. Cair tu kalau ais baru tu panggil cair. Okay, so kita nak ambil mesti low pressure, tak boleh high pressure. Kalau high pressure, higher temperature, takut dia melt. So high pressure ni tak boleh. Okay, so high pressure tu bukan effect kepada resistance. Pressure affect the temperature. So bila effect temperature, dia akan melt the wire. Okay, melt the wire. So kita tak nak dia senang melt. So kita nak low pressure. Okay, low pressure. Okay, so yang macam contoh soalan ni pun kan. Kalau kata korang terjawab P. Contoh terjawab P. Okay, sebab apa? Kalau korang terjawab P, berapa markah boleh dapat tu? 8. 6. Tungsten. Okay, kenapa bagi tahu tungsten? Kalau bab elektrik yang melibatkan aplikasi haba macam ni, dia punya reason memang sama je. Contohnya why you use a tungsten wire. Okay, kenapa guna wire tungsten? So wire tungsten has higher resistance compared to copper. Okay, tungsten has higher resistance compared to copper. Wire tungsten lebih tinggi rintangan berbanding copper. Okay, cikgu, kalau ada tungsten dengan nichrome, pilih yang mana? Tungsten dengan nichrome, pilih nichrome. Nichrome sentiasa juara. Right. Okay, kalau ada tungsten dengan nichrome, pilih nichrome. Nichrome juara. Tungsten dengan konstantan? Nak pilih siapa? Tungsten. Okay, tungsten. Dia nichrome, tungsten, konstantan, lepas tu baru copper lah. Tapi tungsten ni jarang sebenarnya dia tanya. Selalunya nichrome, tungsten kat sini lah dekat mentol. Tapi kalau yang macam lain selalunya nichrome. Hair dryer ke kettle ke tu pakai nichrome. Okay, so kalau kata korang terambil P, korang akan dapat 6 markah. Tungsten, higher resistance than copper, 2 markah dah. Thinner wire, kenapa thinner wire? Thinner wire has higher resistance, rintangan tinggi, produce more heat, menghasilkan haba yang lebih, pun dah dapat 2 markah. Kenapa ambil coil? Kenapa ambil yang coil? Kenapa tak ambil straight? Kenapa ambil coil? Coil wire is longer. So bila longer, higher resistance. Cikgu, tak apa kalau guna alasan yang sama, tak tolak markah. Tak tolak markah. Okay, dia tak tolak markah. Sebab dah memang itu dia punya alasan. Cuma yang alasan untuk
alasan untuk gas tu tak boleh lah. Sebab gas tu tak terlibat dengan rintangan. Gas tu melibatkan suhu. Okay, melibatkan temperature. Okay, katalah korang pilih Q. Kalau pilih Q, dapat markah juga. Kalau pilih Q, korang boleh dapat coil dengan low pressure. So, dapatlah 4. Okay, dapat 4. Kalau pilih R, dapat markah penuh. Okay, R dapat markah penuh. Okay, kalau pilih S dapat 2 markah. Okay, S 2 markah. Kalau pilih T, 2 markah. 4 markah. Maknanya kalau korang tersalah pilih pun, bahagian C ni takkan kosong. Okay, tersalah pilih, bahagian C ni takkan kosong. Daripada 10 markah, sekurang-kurangnya ada 2 markah. Ya. Boleh cikgu explain balik cikgu kenapa R tu boleh dapat full mark je? Itulah sekejap. R tu dapat full mark. Okay, pertama, kita akan dapat ni, reason dia. Okay, kita nak buat reason macam ni. So first, kalau bahagian macam ni, korang kena pilih dulu. Lepas pilih baru kita senarai. Kalau contohnya dalam exam, korang tak tahu reason. Tapi korang memang yakin jawapan dia R. Tapi korang tak tahu reason. Okay, tanpa reason dah dapat 6 markah. Tanpa reason. Okay, tanpa reason. So bila dia suruh pilih, korang kata korang pilih tungsten. Sekejap kita tulis dulu. Tungsten. Stress betul lah kamera ni. Okay. Adakah itu menandakan cikgu perlu mencari kamera baru? Hai. Okay. Right. Kamera. Kejap kita nak check kamera ni apa hal. Okay, kamera. Okay, alright. Okay, so pertama kita ambil tungsten. Okay, lepas tu kalau tak ada reason tak apa. Tapi kalau kata ada reason, korang tulis reason dia. Okay, tungsten reason dia adalah higher resistance compared to copper. Okay. Lepas tu nombor 2, kita pilih apa tadi? Tin. Okay, kenapa tin? Higher resistance. Okay. Produce higher resistance, produce heat to heat, astaghfirullahalazim, to heat up the filament. Okay, yang ketiga kita ambil apa tadi satu lagi? Coil. Okay, coil, longer wire, higher resistance. Okay, yang seterusnya low pressure of nitrogen gas. Okay, so kenapa low pressure? Low pressure do not Explode. Apa explode pula? Do not melt the wire. Apa tadi cakap? Astagfirullahaladzim. Melt. 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 Do not avoid melt. Yes. Okay. Avoid the wire from melt. Okay. Okay, so bahasa Melayu dia mengelakkan daripada mengelakkan filament daripada melebur. Melebur kan? Melebur saja.
Melebur. Yang lain reason dia, saya yang lain tu kalau korang bahasa Melayu dia pun rasanya korang tahu kot. Rintangan tinggi, okey, berbanding kupram, rintangan tinggi menghasilkan haba. So dekat sini dapat berapa markah? Ini kalau korang buat table dia dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. So mana markah ke-9? So markah ke-9 korang kena bagi tahu pilihan lah. Okay, markah ke-9 adalah pilihan korang. Contohnya salin balik ayat dia. So the most suitable filament ataupun bab tadi is R. Okay, itu markah ke-9. Markah ke-10 adalah ulang balik. Because ulang balik. Okay, because it made from tungsten. Okay. Kalau nak buat ayat macam ni pun boleh. Thinner, tungsten wire atau tin tungsten wire, korang boleh buat macam tu lah. Coil and low pressure of nitrogen gas. Okay, ulang balik. So dapatlah 10. Pak. Okay, so kalau kita nak cerita reality, okay, reality dia kalau dalam exam, kadang-kadang, yelah, pertama korang kena faham, exam kita berlawan apa? Kita melawan dengan masa juga sebenarnya. Korang nak mengeluarkan, korang dah belajar 2 tahun, knowledge tu korang dah ada sebenarnya, kadang-kadang dah ada dalam kepala. Tapi berapa cepat knowledge tu korang boleh keluarkan dalam masa 2 jam setengah. So sometimes realitinya kadang kita terstuck tau. Kita terstuck, alamak ni macam mana nak jawab, contoh macam tu kan. So korang kalau siapa rasa dia ada masalah masa, cikgu nasihatkan antara B dengan C, jawab C dulu. Okay, antara bahagian B dengan bahagian C, korang jawab bahagian C dulu. Why? Because bahagian C, you've been guided macam ni. Sekurang-kurangnya kalau kata korang tersalah pilih masih ada markah, nombor 1. Nombor 2, kalau korang start dengan C, possibility lagi besar untuk dapat 10 markah. Sebab korang ada cukup masa. Okay, ada cukup masa. Maksudnya tenang sikit lah nak memilih. Kalau korang jawab C last, selalunya yang jadi adalah korang dah tengok jam. Kan? Oh ini pukul berapa ni? So kepala otak tu dia tak betul-betul fokus. Kepala otak korang waktu tu dia tengah, dia fikir takut tak sempat, tulisan pun dah mula ni. Tu perkara-perkara yang korang kena careful. Okay, jawab exam kadang-kadang bukan sebab korang tak ada knowledge tu. Tapi korang berlawan dengan masa. And masa tu mengganggu korang punya concentration. Okay, so jawab C dulu berbanding B. Sebab apa? Kalau jawab C, C ada guideline macam ni. Kalau bahagian B tak ada, bahagian B modify. So modify memerlukan korang lagi berfikir. Okay, so korang selalunya akan ambil masa lagi lama kat situ. So kita nak score banyak markah. So make sure ambil yang markah senang score dulu. Okay, tu cikgu punya tips lah. Right, so dekat sini tadi soalan filament. So ni bahagian C mesti ada kira-kira. So ni ada kira-kira. So ni kata energy saving bulb. So ni sekarang bulb pun banyak dah macam ni. Okay, energy saving, jimat elektrik. Okay, so 240 volt power supply, the bulb produce 10 joule per second of light energy. Okay, kalau siapa yang perasan 10 joule per saat ni apa sebenarnya? Tadi cikgu ada terangkan. 10 joule per saat. Tu apa tu? Cikgu, 10 joule of energy produced in 1 second when connected to the power supply. Power. Ni power. Ha. So power 10 joule per saat. Joule per saat. Joule per saat tu watt, 10 watt. Okay, joule per saat adalah watt, tu 10 watt. Cikgu, kenapa gambar tu tunjuk 11? Okay. Good question. Sekarang ni,
Mentol ni hanya keluarkan 10 joule per saat. Sedangkan dekat dia punya mentol dia tulis 11 watt. Okey, dia tulis kat ni 11 watt. Tapi dia kata ayat dia 10 joule. Okey, maksudnya dia tak betul-betul efisien lah. Okey, dia tak efisien. Tak efisien maksudnya dia tulis 11 watt. Tapi yang keluar 10 je. 1 watt lagi tak ada. 1 watt lagi hilang. Okey, 1 watt lagi hilang. Okey, dapat tak? Tapi kita akan cerita kemudian apa tu. Sekarang ni kita tengok dulu. So dia hasilkan 10 joule je. Instead of 11 yang dia kata, tapi sebenarnya 10 je. Okay, first dia suruh calculate dulu current flow through the bulb. Selalunya kalau bahagian ni korang mesti guna formula power lah. PVI, cari dulu berapa I. Okay, cari dulu berapa I. Dan 5 markah juga. So tengok dulu. Okay, siapa confident dia boleh dapat 5/5? Okay, kat sini cuba tengok baca soalan ni. Cikgu senaraikan dulu maklumat yang ada. Maklumat yang ada 240 volt. Okay, 240 volt voltage. Current tak tahu, nak kena kira. Dia punya power yang dihasilkan 10 watt. Yang dihasilkan 10 watt. Okay. Alright. Cikgu nak tengok siapa boleh buat nombor 2, nombor 3. Nombor 2, nombor 3 tu penting. Heat energy loss dengan efficiency. Heat energy loss dengan efficiency. Cuba try dulu. Heat energy loss dengan efficiency. Okay, heat energy loss in 1 second dengan efficiency. Okay, heat energy loss dengan efficiency. Okay. Okay, so berapa current dia? Dah kira dah berapa current? Okay, persoalan dia kan, kalau dia nak kata, dia nak cari current flow through the bulb. Korang nak ambil yang mana satu? 10 watt atau 11 watt? 10 watt ke 11 watt? 10 watt tu yang dia produce. 11 watt yang tulis dekat dia punya 11 watt yang tulis dekat dia punya mentol. Okey, so Arman kata 10 Rukaya 10. Okey, so kita pakai 10. So macam nak kira? 10 240 I. So berapa I? 240 bagi balik 10 bagi 240. So dapat 0.04 0.042 ampere. 0.04 pun boleh. Okay, 0.04 pun boleh. Right. Okay, berapa tenaga haba yang hilang dalam 1 saat? The heat energy loss in 1 second. Berapa tenaga haba yang hilang? Dia macam cakap tadi lah. Dia perlukan 11 joule. Tapi yang dihasilkan hanyalah 10. So berapa joule yang hilang? 1 joule per second. So dia minta per second lah. Okay, per second. Itu 1 saat. Kalau 2 saat berapa tenaga hilang? Cuba dengar betul-betul soalan cikgu. Yang itu 1 saat 1 joule. Kalau 2 saat 2 joule hilang. 3 saat 3 joule hilang. 4 saat 4 joule hilang. Sebab tu efisiensi ni penting. Kalau walaupun hilang dia nampak macam sikit, 1 joule je hilang. Tapi sebenarnya korang akan rugi sebab still kena bayar elektrik. Okay, elektrik still kena bayar. Yang hilang tu pun kita bayar juga. Kita kena bayar juga yang hilang tu. So next one, the efficiency of the bulb.
Okay, efficiency sentiasa ambil output over input. Okay, output over input. So output dia 10, input dia 11. Okay, 10 bagi 11, so kita akan dapat, darab 100. Efficiency efficiency kena darab 100, nak cari peratus. So 10 per 11 darab 100, berapa peratus? 90%. Okey lah tu. Alright. Okay, sekarang alat elektrik semua ada kita ada Suruhanjaya Tenaga. Pernah dengar tak? Siapa nak bekerja kat Suruhanjaya Tenaga? bukan TMB. Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga ni dia buat ni, kalau korang beli alat elektrik, kalau perasan sekarang dia ada bintang-bintang tu. Oh, yang SPRM you benda. SPRM Bukan SPRM. CVM kan. Bukan SIRIM. SIRIM, chop SIRIM tu lain. Dia ada satu lagi chop. Dia stiker. Kalau yang SIRIM tu dia chop dekat alat. Yang ni yang macam stiker. Kalau korang beli alat elektrik baru, dia ada rating. Ada 5 bintang, ada 3 bintang. Cuba tengok kat peti ais, kat aircon, mesti ada. Pergi cari kat rumah korang. Benda tu bagi tahu berapa kecekapan. Maksudnya kalau korang beli yang 3 bintang, boleh je pakai. Tapi korang bayar bil sebenarnya, kena bayar bil banyak. Bukan bil banyak, maksudnya hilangnya banyak. Tapi kena bayar juga bil. Faham tak? So kalau boleh, cari yang 5 bintang. Tapi selalunya yang 5 bintang tu mahal. Ambillah 5 atau 4 bintang. Digalakkan beli alat elektrik yang 5 ke 4 bintang. Efisiensi dia tinggi. So kurang kehilangan tenaga. Okay, tak adalah korang pakai benda yang tenaga hilang tapi bayar bil. Faham tak? Tu dia punya ni. Tujuan ada yang ni. Ini yang buatnya Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga. Nanti dia bagi tahulah. Contohnya dia bagi tahu berapa kat tengah-tengah ni, cikgu lupa lah. Dia ada nilai, sekejap cuba tengok ada tak. Cuba rasa macam itu macam baru je ada. Kat mana Kejap okey kat sini. Okey, kejap. Ni kot, ni ada sini. Cikgu tunjuk. Ting. Ni. Dah. Tu. This one. SIRIM is more to the safety. Yes, SIRIM is more to the safety. So yang ini tengok 5 bintang. So itu dia 5 bintang, lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Dia tulis kat situ. Okay, so penggunaan tenaga ni tenaga purata setahun. So peti ais ni guna 310 kilowatt jam setahun. Kalau yang sebelah ni guna 358 kilowatt jam setahun. Nampak macam ala cikgu beza sikit je. Nampak macam beza sikit, bayar bilnya banyak. Okay, ada beza dia kat situ. Ni Suruhanjaya Tenaga. So korang boleh cek. Bukan CVM tu. Ni bukan SIRIM. SIRIM lain. SIRIM tu chop untuk alat tu selamat lah. Satu lagi sekarang kalau alat elektronik ada satu lagi chop. Ada lagi satu lagi stiker. Apa tu? MCMC kot. Siapa tadi ada tulis MCMC? MCMC ya. MCMC tu kalau alat elektronik, sebab tu kalau korang perasan dekat Malaysia dia lambat sikit masuk. Kalau ada benda baru kan, ada alat elektronik baru, dia lambat sikit masuk. Sebab dia nak kena lepas MCMC tu. So kena chop MCMC dulu. Baru layak jual kat Malaysia. So kira nak menyelamatkan korang lah daripada alat-alat yang reject, alat-alat yang rosak tak elok, okay, jual kat negara kita. Okay, so ya. Yang gambar tadi tu maksudnya yang 5 bintang walaupun dia punya tenaga dia sikit tapi dia efisien lah. Ya, betul. Dia guna tenaga sikit tapi dia efisien. Oh, faham. Okay. So kalau guna tenaga sikit,
Jimatlah sikit bayar bil sebab kita bayar bil ikut tenaga. Okay, tenaga. Kita bukan bayar ikut puasa, kita bayar ikut tenaga. Ya, so maksudnya lagi bayar bintang, lagi charge mahal ke macam mana? Lagi banyak bintang, bayar bil murah, beli barang tu mahal. Faham tak? Barang tu kalau yang lagi banyak bintang, selalunya lagi mahal. Tapi mahal ketika beli. Murah ketika bayar bil. Kalau beli alat yang murah, murah waktu dibeli. Mahal ketika bayar bil. So, timbang tara sendirilah. Kalau macam kau rasa macam tak selalu sangat pakai, benda tu tak penting pun, efisiensi tinggi, tak payahlah. Tapi kalau macam selalu pakai, benda-benda selalu pakai kan. Contohnya apa? Peti ais, apa lagi yang selalu buka Iron. Iron pun antara yang kerap juga. So benda-benda aircon, yes, aircon lagilah penting. Aircon pun sama. Korang pergi cari dia punya berapa joule tenaga tu, tengok kat MCMC tu. Kalau kata korang keluar dengan parent pergi kedai elektrik, pergi tengok dekat bahagian tu ada berapa tenaga yang diguna setahun. So dari situ korang cari yang paling rendah tenaga dan yang paling banyak bintang. Itu paling efisien. Cikgu. Yes. Boleh bargain dalam keadaan fizik nanti dengan dia punya Boleh lah bargain. Kalau korang cikgu hari tu pergi tengok ada aircon converter. Sekarang kalau dulu kan, kalau korang ada aircon yang dulu-dulu, semua tenaga dia 1000 lebih watt, 2000 watt, tengok kepada saiz. Sekarang ni ada yang 800 lah, 800 watt sahaja. Maknanya tenaga yang pakai tu sikit. Tapi aircon tu masih boleh sejuk juga. So dia menggunakan tenaga yang sikit untuk keluarkan angin yang sejuk. Better ambil yang tu. So lagi sikit tenaga dia, lagi jimat korang pakai bil. Nak bayar bil. Kalau guna solar kena bayar juga ke? Solar tak. Solar tak kena bayar. Solar waktu pemasangan lah. Pemasangan dia mahal. Okay. Satu lagi solar ni dia punya solar tenaga dia daripada tenaga matahari. Dia simpan nak tukar tenaga elektrik. Okay, ni pengetahuan Masalah dengan solar adalah dia punya efisiensi dia rendah. Kalau berapa banyak tenaga matahari yang disimpan, yang boleh jadi tenaga elektrik is around 5 to 7%. Okay, 5 to 7%. So maknanya kalau korang nak banyak tenaga, kena buat solar tu banyak. Okay, solar tu banyak. So banyak solar dia, banyaklah tenaga dia sikit. Sebab efisiensi dia rendah, hanya 5%. Sebab itulah orang tak pakai solar. Okay. Pernah ada pengiraan, kalau korang nak tukar satu negara dalam satu Malaysia ni, tak nak pakai power plant, tak nak guna arang batu lagi, okay, tak nak bakar petroleum untuk hasilkan elektrik, nak pakai solar, boleh. Tapi untuk supply satu negara Malaysia, solar farm dia perlu sebesar negeri Selangor. Maknanya orang negeri Selangor ni, bukan Shah Alam tau, Selangor. Satu Selangor kena pindah letak solar farm. And then negeri lain boleh dapat elektrik. Sama macam sekarang. Okay, tu mengikut dia punya ni lah, pengiraan dia lebih kurang. Alright. So itulah dia untuk yang sesi hari ni. Kita tengok kepada power and also energy. So tahun lepas dah masuk yang resistant. Tapi kita akan tengok juga resistant sebab dia kerap masuk. So untuk paper 2 itu topik yang korang kena kuasai. Alright, cikgu stop dulu. Okay. So tamatlah sesi kita malam ni. Okay, kita jumpa lagi nanti hari Selasa, lama lagi. So insyaAllah cikgu cuba hantar video ni by esok. Okay, kalau sempat siap malam ni, cikgu cuba send malam ni. So korang ada masa Ahad, ada masa Isnin and Selasa kalau nak tengok. Okay, so itu saja. Ada soalan nak tanya last sebelum kita cikgu sejuk pula malam ni. Tak ada bos. Tak ada Okay. So kalau tak ada, kita jumpa lagi hari Selasa. Sambungan elektrik. Okay, so bye-bye semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Masya. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.
Sama-sama. Magic goal gak lu? Bye. Thank you.